Singapura tidak akan membenarkan sebarang perhimpunan awam berhubung perang Israel-Hamas. Ini atas sebab-sebab keselamatan awam. Demikian menurut pasukan Polis Singapura SPF dan Lembaga Taman Negara NParks dalam satu kenyataan bersama. Polis dan NParks menambah ia maklum bahawa acara-acara sedemikian sedang dirancangkan dan sudah menerima permohonan untuk berbuat demikian di sudut pemidato. Menurut kedua-dua agensi itu, terdapat risiko bahawa acara-acara sedemikian boleh mencetuskan kegelisahan awam kerana topik itu cukup sensitif dan adanya pergolakan di luar negara. Polis dan NParks juga menyatakan bahawa keamanan dan keharmonian antara kaum dan agama di Singapura tidak boleh diambil ringan dan Singapura tidak boleh membenarkan kejadian luar negara menjejas negara ini. Selain itu, polis juga menekankan bahawa di Singapura kegiatan perhimpunan tertakluk di bawah undang-undang. Menganjurkan dan menyertai perhimpunan tanpa permit adalah suatu kesalahan. Orang awam juga dinasihatkan supaya mengelak daripada membuat komen tidak sensitif atau tidak wajar berhubung kaum atau agama. Polis menyatakan ia memandang serius tindakan-tindakan yang boleh menjejas keharmonian di negara ini. Mereka yang melakukan demikian akan dikenakan tindakan dengan pantas menurutnya. Menyusuli kenyataan polis dan NParks itu, satu perhimpunan awam yang sedang dirancangkan di sudut pemidato kini dibatalkan. Menurut penganjurnya, 740 orang sudah mendaftarkan diri untuk menyertai perhimpunan itu dalam tempoh 20 jam. Penganjur tersebut kemudian mengadakan satu petisyen online menerusi laman change.org untuk melahirkan sokongannya kepada nasib penduduk Palestin. Petisyen tersebut mendapat lebih 6,000 tanda tangan. Bagi menyokong keperluan mendesak para penduduk carikan Gaza, Yayasan Rahmatan Lil Alamin RLAF dengan kerjasama Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin UNRWA akan menjalankan usaha mengumpul dana. Menurut RLAF, para penduduk Gaza menghadapi cabaran besar untuk mengakses perkhidmatan penting termasuk air bersih, makanan, penjagaan kesihatan dan sanitasi. Mereka sangat memerlukan bantuan kemanusiaan kecemasan yang disediakan oleh UNRWA. Pada masa ini, terdapat 8 pusat kesihatan UNRWA yang beroperasi di Gaza menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan asas yang kritikal. Walau bagaimanapun, bekalan di kemudahan-kemudahan itu hanya boleh bertahan kurang sebulan lagi. Usaha mengumpul dana secara online akan dijalankan selama 2 minggu bermula esok sehingga 31 Oktober ini. Orang ramai boleh membuat sumbangan mereka menerusi kaedah PayNow, laman giving.sg dan pemindahan antara bank serta kiriman cek. Semua masjid merata Singapura juga akan menyertai usaha mengumpul dana tersebut lusa. Para jemaah boleh membuat sumbangan mereka ke dalam kotak-kotak derma yang ditandakan Humanitarian Relief for Gaza. Semua sumbangan akan disalurkan menerusi UNRWA yang secara aktif menyediakan bantuan kepada para bangsa dan keluarga masing-masing. Singapura akan meningkatkan hubungan dua hala dengan rantau Timur Tengah sedang Perdana Menteri Lee Hsien Loong memulakan lawatan selama 6 hari ke rantau itu. Beliau kini berada di Arab Saudi. PM Lee dijadual menghadiri satu sidang puncak sulung antara para pemimpin ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC lewat minggu ini. Ini merupakan lawatan rasmi kedua PM Lee ke Arab Saudi sejak 2006. Beliau dijangka bertemu dengan putera mahkota Saudi Muhammad bin Salman. PM Lee juga akan diberi taklimat tentang pelan peralihan bekalan tenaga Arab Saudi. Pelbagai perjanjian juga akan dimeterai antara Singapura dan Arab Saudi dalam bidang seperti pendidikan dan teknologi keuangan. Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat berkata sektor pengeluaran perlu melabur sejak awal dalam rantaian nilai yang bijak dan terhubung. Ini membantu syarikat-syarikat untuk lebih berdaya tahan kepada pergolakan serta gangguan atau kelebihan daya saing cukup ketara. Encik Heng berkata demikian di sidang perubahan perindustrian Asia Pasifik. Tambah beliau, sektor penghilangan berkait rapat dengan pelbagai industri lain. Laburan awal sedemikian boleh mendatangkan kesan sampingan positif yang bermanfaat untuk seluruh ekonomi. Menciptakan rantaian nilai sebegini turut membolehkan syarikat-syarikat bertindak dengan pantas kepada perubahan permintaan dan bekalan. Encik Heng berkata, ini cukup kritikal jika berlaku gangguan.
Tambah beliau, kerjasama rentas sektor juga sama penting untuk rantau ini. A global manufacturing ecosystem that taps on the strength of interconnected countries and regions will ultimately be more stable and prosperous. Countries must therefore commit to strengthening cross-border value chains and collaboration. DPM Heng turut mengingatkan sektor swasta mengenai ekonomi hijau apabila mereka melakukan inovasi. Syarikat-syarikat boleh memimpin langkah sedemikian serta mengekalkan momentum ke arah kemampanan. Contohnya syarikat Artisan Green yang turut menyertai pameran di persidangan hari ini. Syarikat pemula tempatan itu menggunakan kaedah pertanian vertikal untuk menghasilkan sekitar 25 tan sayur setiap bulan. Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo berkata ASEAN sedang membuat kemajuan berhubung sebuah pasukan bertindak kecemasan komputer serantau atau CERT bagi menangani ancaman siber. Bercakap di persidangan Kementerian ASEAN berhubung keselamatan siber, Cik Teo berkata CERT peringkat serantau itu sedang melakar struktur dan fungsinya. Cyber threats do not respect borders. I think all of us know that. An attack can quickly spread across the world. It is therefore important for all of our CERTs to work together to quickly share information and warn each other as early as possible. Our pain doesn't need to be our colleagues' pain. Cik Teo juga menambah rantau ini boleh menerapkan piawai asas bagi teknologi canggih. Ini akan meningkatkan lagi keyakinan dalam kalangan pengguna dan perniagaan bahawa sistem keselamatan dalam negeri atau peralatan perubatan tidak akan digodam. Selain usaha dalam negeri dan serantau, kerjasama antarabangsa juga penting, kata Cik Teo. Misalnya dalam menentukan norma-norma global bagi kegiatan yang dianggap bertanggungjawab untuk sesebuah negara di ruang siber. Dalam pada itu, Singapura juga menyarankan satu piawai dan norma antarabangsa bagi keselamatan siber. Cik Teo bagaimanapun menekankan mencapai kata sepakat semua negara akan mengambil masa. Beliau yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Agensi Keselamatan Siber menambah bahawa penting untuk lebih banyak produk dicipta mengikuti piawai sedemikian. Sebagai permulaan, sudah ada kerjasama lebih rapat antara negara-negara ASEAN dalam menangani penipuan perisian hasad. That conversation, to me, was a sign of maturity of ASEAN-level cooperation on cybersecurity, that we are already able to leverage on mechanisms to strengthen the cooperation, to tackle emerging threats as they occur. And we hope that this gives the ASEAN community even greater